Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk pembelajaran seterusnya. Pada hari ini kita hendak belajar cara untuk membina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal menggunakan kata hubung. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat mudah yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk pula terdiri daripada lebih satu subjek atau predikatnya. Ingat lagi tak tentang pelajaran yang lepas tentang subjek dan predikat ini? Jika kamu tak ingat, sila tonton semula video tersebut. Kata hubung pula ialah kata yang berfungsi untuk menghubungkan ayat-ayat tunggal. Ada banyak kata hubung. Di sini cikgu senaraikan 6 sahaja. Mari kita lihat penggunaannya. Cara bagaimana kata hubung ini digunakan. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang sama. Contoh ayat, Isa dan Mira pergi ke sekolah. Isa dan Mira ialah subjek. Pergi ke sekolah ialah predikat. Di sini ada dua subjek. Yang pertama Lisa, yang kedua Mira. Ada dua orang, dua subjek. Pergi ke sekolah ialah predikat, cerita tentang mereka. Okey, dia digabungkan menjadi ayat majmuk dengan penggunaan kata hubung dan. Lisa dan Mira ni unsur yang sama, dua-dua manusia. Jadi guna kata hubung dan. Lisa dan Mira pergi ke sekolah. Pergi sekolah ialah predikat. Jadi ayat majmuk ni ada dua subjek dan satu predikat. Kata hubung yang kedua, atau. Digunakan untuk menunjukkan pilihan. Kamu hendak minum susu atau kopi? Kamu ialah subjek. Hendak minum susu atau kopi? Ialah predikat. Kamu ada satu subjek di sini. Hendak minum susu, satu predikat. Atau hendak minum kopi, dua predikat. Jadi ayat majmuk ni ada satu subjek, dua predikat yang digabungkan menggunakan kata hubung atau. Pilih nak mana. Nak minum susu ke nak minum kopi. Kata hubung yang ketiga, sambil. Menunjukkan melakukan dua kerja dalam satu masa yang sama. Contoh ayat, Liza menyanyi sambil menari. Liza ialah subjek. Menyanyi sambil menari. Ada satu subjek sini, Liza, seorang je. Predikat ada dua. Liza ni menyanyi, kan? Liza ni menari. Ada dua perbuatan yang dilakukan dalam masa yang sambil. Jadi digabungkan ayat ni menjadi ayat majmuk dengan penggunaan kata hubung sambil. Kata hubung yang keempat, kerana. Digunakan untuk menyatakan sebab. Contoh ayat, Farid tidak ke sekolah kerana demam. Farid ialah subjek. Tidak ke sekolah kerana demam ialah predikat. Farid satu subjek. Tidak ke sekolah satu predikat. Yang kedua, kerana demam ialah predikat yang kedua. Jadi Farid tidak ke sekolah digabungkan sebab demam kerana menggunakan kata hubung kerana. Kata hubung yang kelima, tetapi. Menunjukkan sesuatu perkara yang berlainan. Ada dua perkara yang berlainan. Contoh ayat, Ali rajin belajar. Tetapi adiknya sangat malas. Ali ialah subjek. Kenapa dengan Ali? Ali rajin belajar. Yang kedua, adiknya. Adiknya ialah subjek. Kenapa dengan adiknya? Adiknya sangat malas.
kedua-dua ayat ni digabungkan menggunakan kata hubung tetapi untuk menjadi ayat majmuk. Ya, seorang rajin, seorang malas, berlainan. Kata hubung yang keenam, lalu. Untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturutan. Contoh ayat, abang masuk ke bilik, lalu tidur. Abang ialah subjek. Predikatnya, masuk ke bilik, lalu tidur. Ada dua predikat di sini. Abang subjek, satu subjek. Predikat ada dua, masuk ke bilik, yang lain lepas tu dia tidur. Jadi ayat ni digabungkan menggunakan kata hubung lalu. Okay, jadi kesemua ayat ni ialah ayat majmuk yang digabungkan menjadi menggunakan kata hubung. Bagaimana ayat majmuk itu digabungkan? Jika ada dua ayat tunggal. Okay, ada 3 langkah. Pertama, potong perkataan. Perkataan mana yang ada dipotong? Potong perkataan pada ayat kedua yang sama dengan ayat pertama. So, langkah pertama. Langkah kedua, letakkan kata hubung yang sesuai di antara ayat pertama dan kedua yang tidak sama perkataannya. Langkah ketiga, salin semula ayat baru yang tidak dipotong perkataannya dan pastikan kata hubung ditulis dahulu. Contoh 1A. Marina membaca buku di perpustakaan. Marina ialah subjek. Membaca buku di perpustakaan ialah predikat. Satu subjek, satu predikat. Jadi ini ialah ayat tunggal. Yang kedua, Salwa membaca buku di perpustakaan. Salwa ialah subjek. Membaca buku di perpustakaan ialah predikat. Jadi ini pun ialah ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal di sini. Jadi kita nak gabungkan ayat tunggal ini menjadi satu ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan. Bagaimana? Dengan 3 langkah tadi. Pertama, potong perkataan yang sama pada ayat kedua. Di ayat kedua ni, potong yang sama. Salwa tak, membaca sama, buku sama, di sama, perpustakaan sama. Semua dah potong. Langkah kedua, letakkan kata hubung di antara ayat pertama dan kedua. Jadi sini kita nak letakkan dan. Jadi unsur yang sama, Marina, Salwa, unsur yang sama. Sebab dua-dua ni ialah manusia. Jadi kita letakkan kata hubung dan tu di sini. Ya. Marina dan Salwa membaca buku di perpustakaan. C. Marina dan Salwa ialah subjek. Membaca buku di perpustakaan ialah predikat. Ada dua subjek, satu predikat. Jadi ini ialah ayat majmuk. Okay, faham tu? Contoh yang kedua. Nombor 2A. Wan Mira membeli buah temikai. Wan Mira ialah subjek. Membeli buah temikai ialah predikat. Cerita tentang Puan Mira, apa yang dia buat. Jadi satu subjek, satu predikat, satu ayat tunggal. Yang kedua, Puan Mira, satu subjek. Membeli buah mangga, satu predikat. Jadi ini ialah ayat tunggal yang kedua. Kita nak gabungkan untuk menjadi ayat majmuk. Menggunakan kata hubung dan. Bagaimana caranya? Dengan 3 cara ni.
teknik potong. Okay, potong perkataan yang sama pada ayat kedua. Okay, Amira kita potong sebab sama dekat atas. Amira kita potong. Membeli sama. Buah sama. Mangga tak sama, tak boleh potong. Okay, dah potong. Dan langkah kedua, letakkan kata hubung. Letakkan kata hubung. Okay, tengok. Amira membeli temikai dengan mangga. Ini unsur yang sama. Dua-dua ni ialah buah-buahan. Jadi kita letak kata hubung dan di sini. Okay, sekarang langkah ketiga, salin semula. Dia akan menjadi Puan Mira membeli buah temikai dan mangga. Puan Mira, subjek, membeli buah temikai dan mangga. Ada satu subjek, dua predikat. Membeli temikai dan mangga. Dua predikat, jadi ini ialah ayat majmuk. Kesimpulannya, bila nak bina ayat majmuk ni, kita mula dengan ayat tunggal pertama, tambah kata hubung, kemudian tambah ayat tunggal kedua. Maka jadilah ia ayat majmuk. Seterusnya, kita lihat penggunaan kata hubung atau untuk membentuk ayat majmuk. Yang pertama, Azrina suka memakai baju kebaya berwarna biru. Azrina ialah satu subjek. Suka memakai baju kebaya berwarna biru ialah predikat. Satu subjek, satu predikat, ini ialah ayat tunggal. Yang kedua, Azrina suka memakai baju kebaya berwarna merah. Azrina ialah subjek. Suka memakai baju kebaya berwarna merah ialah predikat. Ini pun ialah ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal kita nak cantumkan untuk jadi ayat majmuk. Menggunakan kata hubung atau. Caranya yang pertama, potong perkataan yang sama pada ayat kedua. Azrina sama. Suka sama. Memakai sama. Baju kebaya berwarna put sama. Sekarang ni kita nak kena guna kata hubung atau sebab nak buat pilihan biru atau merah. Jadi kita di sini pilihannya biru, jadi atau kita letak di sini. Biru. Jadi kita gabungkan untuk menjadi ayat majmuk. Azrina suka memakai baju kebaya berwarna biru atau merah. Bagaimanapun, terdapat kekeliruan antara nak guna kata hubung dan atau bila nak guna kata hubung atau. Lihat ayat ni. Ayat yang pertama, dua ayat tunggal yang pertama dengan dua ayat tunggal yang kedua bawah ni. Dua-dua ayat ni sama. Apa yang beza? Beza pada tanda bacaan. Di sini noktah. Di sini tanda soal. Jadi nak tahu nak letak dan ke, letak atau ke, lihat pada kata tanda bacaan. Sekarang ni Puan Mira satu subjek, membeli buah temikai predikat. Satu ayat tunggal, satu subjek, satu predikat ayat tunggal. Puan Mira membeli buah mangga. Puan Mira subjek, membeli buah mangga predikat. Dua ayat tunggal kita nak bentuk menjadi ayat majmuk. Cara pertama, potong yang sama, beli buah. Ada dua unsur sini, temikai,
noktah. Di noktah kita guna dan. Lipat dan di sini. Ini contoh ayat tadi ya. Jadi dia akan jadi Puan Mira membeli buah temikai dan mangga. Untuk yang sini pula, Puan Mira membeli buah temikai. Puan Mira membeli buah mangga. Satu pertanyaan, yang mana? Jadi kita buat pilihan, kita gunakan kata hubung atau. Okay. Puan Mira ialah subjek, membeli buah temikai ialah predikat. Yang kedua tu sama, Puan Mira subjek, membeli buah mangga ialah predikat. Nak gabungkan ni, nak guna kata hubung atau sebab ada tanda so. Nak buat pilihan yang mana satu. Jadi kita potongkan yang sama, Puan Mira membeli buah. Di sini kita letak atau. Okay. Perhatikan tanda bacaan pada akhir ayat. Yang ni tanda noktah, yang ni tanda soal. Contoh ayat yang sama tetapi penggunaan kata hubung yang berlainan. Jadi ayat ni atas, Puan Mira membeli buah temikai dan mangga. Dia beli dua-dua. Dan di sini, Puan Mira membeli buah temikai atau mangga. Dia pilih salah satu. Dia beli temikai ke, dia beli mangga. Jadi penggunaan kata hubung yang berbeza mengikut tanda bacaan yang terdapat di hujung ayat. Okey, sekarang ni kita nak gabungkan menggunakan kata hubung sambil. Marina menyapu sampah di ruang tamu. Marina subjek, menyapu sampah di ruang tamu ialah predikat. Satu ayat tunggal. Marina subjek, satu subjek, mendengar radio di ruang tamu, satu predikat. Jadi ada dua ayat tunggal. Nak digabungkan, guna 3 langkah. Okay, potong yang sama. Potong Marina, potong ruang dan potong tamu. Okay. Kemudian yang kedua, tambah kata hubung. Okay, kata hubung. Dan yang ketiga ialah salin ayat yang baru. Akan jadilah Marina menyapu sampah di ruang tamu sambil mendengar radio. Dibuat dilakukan dua perkara, menyapu sampah, mendengar radio dalam satu masa yang sama menggunakan kata hubung sambil. Okey, bina ayat menggunakan kata hubung kerana. Okay. Ayat pertama, Farid. Farid tidak hadir ke sekolah. Farid ialah subjek. Tidak hadir ke sekolah ialah predikat. Satu subjek, satu predikat, jadi satu ayat tunggal. Yang kedua, Farid, satu subjek, demam, satu predikat. Jadi satu subjek, satu predikat ialah ayat tunggal. Kita nak gabungkan menjadi ayat majmuk. Okay, potong yang sama. Pertama potong Farid. Okay, 7 potong. Yang kedua, masukkan kata hubung. Tak hadir ke sekolah sebab, bila sebab kita guna kerana. Jadi kita letak sini. Jadi Farid tidak hadir ke sekolah kerana demam. Okay. Jadi tak mudah faham bagaimana nak bentuk ayat majmuk daripada dua ayat tunggal menggunakan kata hubung. Jadi kamu buka buku aktiviti muka surat 16. Cara dia sama, menggunakan teknik potong, ada 3 langkah. Potong perkataan yang sama pada ayat kedua. Kemudian tambah kata hubung yang sesuai. Yang ketiga, salin semula. Itu 3 langkah untuk membina ayat majmuk. Buat latihan tu dalam buku aktiviti.
Kemudian kau baca buku teks muka surat 3 untuk faham lagi ayat tunggal dan ayat majmuk. Buku teks muka surat 7 tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Muka surat 13 tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.